Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. First kali jangan lupa like, subscribe and share saya punya video dan channel YouTube ni. Okey, untuk sesiapa yang belum register trading account Okta, bolehlah daftar pada link yang saya sertakan ni. Dan siapa yang pernah daftar still boleh juga daftar pada link kedua ni. Okey, InsyaAllah pada hari ini saya nak bawa pengenalan kepada asas forex trading. Forex ataupun foreign exchange ataupun pertukaran mata wang asing. Okey, sebagai contoh paling mudah, kita back to the past. Maksudnya sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita nak pergi melancong ke United States. So kita pun nak tukarkan mata wang kita kepada mata wang mereka. So masa tu kita pergi kepada money changer. Kita nak tukar untuk 1000 USD. So money changer pun minta harga RM3,900. So on that time kita nak pergi travel tu, tiba-tiba berlakunya pandemik ni dah merebak. So sempadan negara ditutup. So aktiviti pelancongan kita terbatal. So kita peramlah 1000 USD ni sampai ke hari ni. So bila dah sampai hari ni, kita rasa pandemik ni masih berpanjangan, mungkin akan ambil masa 2-3 tahun lagi. So dengan tekanan ekonomi, masalah pekerjaan, pengangguran sekarang, so untuk tampung perbelanjaan kita pun tukarkan balik 1000 USD ni kepada mata wang kita. So pada masa kita tukar balik mata wang 1000 USD ni pada money changer, kita dapat harga RM4,400, yang bermaksud kita telah melakukan keuntungan RM500 bila kita jual balik 1000 USD ni. Okay, kita untung lebih 500. Tapi pada pandangannya lah, maksudnya mata wang kita melemah. Tahun lepas kita dapat beli dengan harga 3,900, tapi pada tahun ni kita nak beli balik 1000 USD ni pada harga 4,400. So jadi mahal. Okey, itu adalah permisalan yang mudah. Okey, yang keduanya saya nak masuk kepada currency yang ada dalam forex trading ni. Dan ikutkan banyak pasangan dia, banyak currency yang boleh dipadankan. Kat sini saya nak terangkan perbezaan saham dengan forex lah. Sebagai contoh, saham ni kita nak beli stok dia. Kita nak cari satu syarikat, kita nak kena buat analisa, kita nak kaji sesuatu syarikat yang mana ada potensi untuk melakukan keuntungan lah, terutamanya pada musim COVID-19 ni. Sebagai contoh, ni contoh, saya tak tahu harga sebenarnya. Sebagai contoh, saham Top Glove lah, untuk dapatkan per satu unit ni, harga saham ni adalah contoh RM80. So bila kita beli tiba-tiba pandemik ni merebak. So syarikat Top Glove ni, sebagaimana kita tahu, dia pengeluar kepada sarung tangan ataupun mask lah. So dia punya keuntungan pun naik. So pada masa yang sama, saham yang kita beli pada harga RM80 ni naik kepada RM4. So kita keuntungan lebih kurang RM2.20. Itu untuk satu unit. Tapi contohnya kita ada modal RM1,800, kita full margin lah. Maksudnya kita beli 1000 unit untuk setiap satu unit ni. So masa tu RM8 darab 10 jadi RM10.80, and so on lah. So bila kita jual balik, kita dapat keuntungan tu. Berbeza dengan forex trading ni adalah kita padankan mata wang negara yang kuat dengan mata wang negara yang lemah lah. Tapi dalam forex trading ni, antara major pair ataupun pasangan major dalam forex trading ni ada lebih kurang 6, tak silap saya pun tak ingat sangat. Tapi antaranya adalah US dollar, Canadian dollar ataupun dikenali sebagai UCAD, NZD ataupun New Zealand dollar, Japanese yen ataupun JPY,
GBP ataupun Great Britain Pound, EUR ataupun Euro lah. So mata wang ni akan dipadankan, mata wang negara yang kuat dengan yang lemah lah. Sebagai contoh GBP USD lah, maksudnya Great Britain Pound dipadankan dengan US dollar. So kita kena kaji keadaan ekonomi dua-dua buah negara ni. Kalau macam saham ni kita nak kaji syarikat mana yang kita nak pilih untuk beli. Tapi yang untuk forex trading ni kita kena padankan mata wang yang kuat dengan mata wang yang lemah. So kat sini kita akan belajar banyak benda lah untuk dalam ekonomi ni. So dalam menilai kekuatan sesuatu mata wang ni, dia ada banyak faktor. Saya pun tak berapa mahir, tapi saya terangkanlah apa yang saya tahu. Inflasi. So dia orang akan cek inflasi sesebuah negara. Inflasi ni boleh jadi bagus, boleh jadi tak bagus. Inflasi ni dalam arti kata mudah adalah kenaikan harga barang. Tapi pada masa waktu sekarang, inflasi negara kita adalah tinggi. Ibaratnya tinggi lah, saya tak tahu berapa persen. So harga barang naik. Dia kalau harga barang naik tapi sejajar dengan peningkatan pengambilan pekerjaan ataupun kenaikan gaji, benda ni adalah sesuatu yang bagus. Tapi kalau inflasi naik, harga barang naik, tapi kita punya kadar pengangguran tinggi ataupun kadar gaji kita rendah, inflasi ni adalah memberi maksud negatif untuk mata wang kita. Selain pada inflasi ni adalah kadar faedah, interest rate sesebuah negara. Okey, kita sambung pada interest rate. Interest rate ataupun kadar faedah ni mempengaruhi kekuatan dan kelemahan mata wang sesebuah negara. Okey, sebagai contoh, kadar faedah yang tinggi ni menggalakkan pelabur luar untuk melabur ke dalam negara kita. Sebab apa? Sebab dia orang dapat pulangan yang lebih tinggi lah. Berbeza kalau kadar faedah kita rendah, dia orang tak suka melabur lah sebab dapat pulangan yang rendah. Tapi kadar interest rate yang tinggi dan rendah, dia ada pro and kontra. Sebagai contoh, kalau kadar interest yang rendah, dia rangsang ekonomi dalam negara. Okey, sebagai contoh lagi, maksudnya bila kadar interest rate rendah, dia akan galakkan rakyatnya melakukan pinjaman ataupun buat loan. So bila rakyat pun tertarik lah bila kadar interest rendah, dia orang suka buat loan. Sebab apa? Sebab bayarnya murah. So benda ni juga akan galakkan jual beli ataupun ekonomi dalam sesebuah negara. So bila ekonomi dah start berkembang, dia orang akan kawal lah benda ni supaya stabil tu. So dia orang akan naikkan pula interest rate supaya galakkan pelabur bila rangsangan ekonomi dalam negara ni dah berjaya. So kedua-dua ni ada bagus dan tak bagusnya lah. So pelabur akan melihat benda ni untuk menilai sebuah mata wang lah. Okey, kadang-kadang orang kata, alamak, kadar interest rate dia rendah. Yang buruknya pelabur lari. Tapi yang baiknya, dia akan menggalakkan rangsangan ekonomi dalam sesebuah negara. So itu antara fundamental dalam forex trading lah. So untuk kembali kepada meja pen tadi, so kita akan padankan mata wang sesebuah negara ni yang kuat dengan yang lemah. Tapi itu adalah sebahagian daripada analisa fundamental lah. Dalam forex trading dan saham ni juga dia ada analisa teknikal lah. Analisa teknikal ni saya akan tunjuk pada video berikutnya. Tapi penerangan secara roughly-nya, apa ni, dalam sebuah graf ni kita akan tengok, kalau kita tengok lama mana graf, dia akan ada naik dan turun lah. So kat situ dia akan berlaku perbezaan lah antara saham dengan forex trading. Kalau dalam saham ni dia lebih kepada sahala. Maksudnya bila kita beli pada harga murah dan kita dapat jual pada harga yang mahal. Tapi berbeza dengan forex trading ni, kita boleh
jual dan beli pada harga murah ataupun harga yang mahal lah. Maksudnya kita nak jual pada harga mahal boleh, kita nak beli pada harga murah pun boleh. Itu satu perbezaan dia. Okey, selain itu juga waktu perdagangan saham bursa dengan forex trading adalah berbeza. Stock market ni waktu perdagangan saham bursa dia terhad pada 8 pagi sehingga 5 petang dan tutup Sabtu Ahad. Forex trading ni pula dia buka 24 jam bermula hari Isnin hingga hari Jumaat. So kita ada waktu untuk forex trading, kita ada waktu yang panjang untuk berdagang lah, berbanding dengan bursa ni dia terhad daripada 8 pagi pada 5 petang. So perbezaan lainnya antara saham dengan forex trading ni adalah risiko. Risiko ni setiap perniagaan ataupun setiap pelaburan, setiap perdagangan dia mempunyai risiko yang tersendiri. Sebagai contoh, saham ni secure-nya dia dipantau oleh Bank Negara Malaysia lah. Dia dipantau, maksudnya lagi satu aktiviti saham bursa Malaysia ni dia dalam negara. Maksudnya kita tahu kekuatan mata wang kita kat mana. Dia bersalur dalam sebuah syarikat lah ataupun broker yang dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Berbeza dengan forex trading ni, broker-broker secara jujurnya, broker-broker forex trading ni kurang dipantau oleh Bank Negara Malaysia lah. Sebab tu kalau macam dalam bursa ni dia ada cukai saham dia, saya tak tahu sangat. Berbeza dengan forex trading ni, cukai dia lebih kepada spread lah. Cuma forex trading saham ni lagi secure lah daripada forex trading. Itu sesuatu yang saya tak boleh sangkal lah. Tapi benda ni kalau kita so far nak ikutkan broker forex dalam Malaysia ni dah bertapak lama lah. Maksudnya dia memang dah dia tak regulated by BNM, tapi dia dah bertapak lama. So menjadi kebijaksanaan kita lah untuk pilih broker-broker mana yang stable untuk dijadikan platform dagangan. So far platform perdagangan saya adalah Okta FX, yang mana Okta ni kalau kita tengok broker yang stabil. Dia banyak upah influencer, banyak upah artis untuk mempromosikan broker diorang. So far dia stabil. Lagi satu, dia punya execute, maksudnya kita entry, kita tekan je terus dia masuk entry kita. Depo dan withdraw yang pantas. So siapa yang berminat untuk belajar lebih lanjut dan faham lebih lanjut, bolehlah register trading account pada link yang saya sertakan di atas. Okey, itu sekian saja untuk perbandingan forex trading dan saham dan pengalaman asas kepada forex trading. So kita jumpa next episode. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Stay tuned.